سبحان الله العظيم. Assalamualaikum semua. Maaf. Kesilapan. Salam. Dia agak nervous bila pakai Teams ni. So saya nak share sekejap. Kita ada 9 orang. Waalaikumsalam, Kak Tahira. Ya. So bagi saya 2 minit untuk kejap. Dia tak mau keluar. Biasalah kita dah terbiasa kan? Bila terbiasa susah sikit. Kenapa dia tak nak keluar? Dah keluar dah. Okey, nampak tak? Nampak. Tajuk. Nampak muka saya dengan jelas kan? Ya, nampak. Okey. Sekarang masih nampak ke? Ya, nampak. Betul. Nampak. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari. Minta maaf atas kesilapan teknikal sedikit. Sebenarnya nak bercakap benda lain hari ni, tapi tak apalah sebab ada orang bagi saya poin yang lebih kurang sama sebenarnya. Tak berniat nak buat PowerPoint pun, tapi sebab ada tambahan sedikit, kita sama-sama kata kongsi kasih sayang lah. Okey, sebab perkongsian saya yang dahulu saya kata saya dah bagi tahu macam mana saya marah, macam mana saya kata tips-tips kata untuk kita kontrol yang dahululah kan. Saya rasa saya pun kata dah bagi tahu macam mana kita nak damaikan hati. InsyaAllah saya punya konsep mudah sahaja untuk sahabat-sahabat semua sebab saya pernah menjadi orang yang sukar. Kalau saya sendiri orang yang sukar dan insyaAllah kita boleh berubah sedikit demi sedikit. Tak mustahil untuk anda semua dan untuk kita bantu orang lain di luar sana untuk berubah juga. Dan ingat, kita bukan berada di sini untuk mengubah orang, kita berada di sini untuk ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada semalam. Okey, saya tak kata saya kena berada di sini untuk ajar anda semua macam mana nak menjadi tenang. Tidak. Saya berada di sini untuk pastikan kita semua mendapat sedikit ilmu daripada apa yang telah kami belajar, apa yang telah kami cuba usaha untuk ubah diri ni. So nak tenang dalam geram ni bukan mudah. Sebab bila nak tenang ni, bayangkan tengah marah nak tenang. Astaghfirullahalazim. Macam mana agaknya tu? Kita tengah nak marah-marah dengan orang kata tengah marah anak lah, senang cerita kan. Suruh tenang. Memang idak lah kan. Suami tengah marah-marah kan. Tengah bercakap tung. Kita nak tenang tu. Saya rasa that will be not an easy way to handle kalau awak suruh tenang. Calm, sabar. Tidak kot. Tapi itulah sebabnya bila kita nak ajar orang macam tu ataupun kita nak berada dalam keadaan macam tu, kita kena buat dulu. Sebab tu kita berada di sini hari ni, orang kata dalam keadaan yang paling mudah. Dan kita berada di sini pun sebab ada reason. Orang kata keberkatan daripada Allah tu sendiri. Bukan mudah kalau semalam kemarin saya dengar UAK berkongsi. Nak masuk dalam kata satu majlis ilmu ni pun bukan mudah. Walaupun kita tidur dengar, tapi bukan mudah untuk berada dalam keadaan tu. Betul kan? Saya kalau saya salah lah Ustaz dengan Ustazah kan. Nak berada dalam majlis ilmu ni bukan mudah. Bukan mudah. Saya sendiri kata benda ni bukan mudah. Untuk mengejar ilmu tu sendiri bukan mudah. Jadi tahniahlah pada mereka yang berada dalam kata recipe of peace ni. Tahniah sebab ada yang saya lihat konsisten berada. Allahu Akbar. Saya sendiri tak mampu. Tahniahlah. Memang saya doakan siapa yang konsisten tu semoga diberkati dan berada kata dalam ketenangan hidup. InsyaAllah. Okay. You don't meet people by accident. There is always a reason. A blessing or a lesson. So kalau kita fikir benda ni dalam-dalam lah, kalau kita letak dalam diri kita, tadi kita geram kan, contohnya lah kita nak bawa topik geram ni, tenang dalam geram ni, kita tak akan berada dalam keadaan tu tanpa ada alasan, mesti ada sebab. Sebab tu kata, bila, percaya tak bila kita exercise kan ada tarik nafas kan, tarik nafas, lepas, bunyi. Sebenarnya semua benda tu ada sebab.
Semua benda tu ada sebab. Bukan terus-terus datangnya dengan keadaan, oh tarik nafas kena bunyi. Tidak. Bila tarik nafas lepaskan dengan bunyi tu sebenarnya kita mengeluarkan semua aura negatif yang ada dalam badan kita. Kita keluarkan semuanya yang kita rasa sakit, kita rasa sakit jiwa. Semuanya masa kita tarik nafas lepas exercise tu kan, tarik nafas lepas, bunyi. Ada reason. So hari ni pun kita berada di sini dan ada yang datang pun tak tahu pun siapa yang nak berkongsi tazkirah hari ni. Pun dengan keadaan ada reason. Mungkin ada orang kata perkongsian saya yang akan menyebabkan anda terfikir. Saya berada dalam keadaan yang paling tak selesa hari ni. Saya berada dalam keadaan paling tak tenang semalam. Saya berada dalam keadaan yang paling sukar kemarin. So benda ni semuanya kita tak sangka akan jadi. So ambil masa untuk tenang tu dalam keadaan yang anda, itu yang saya nak berkongsi tu. Macam mana nak tenangkan. Okay. So bila kita nak pergi balik, kenapa, ada hikmah ke, siapa kita yang kita nak question ni. Okay. Ini kata-kata lah kan. No matter, ini ada saya rasa Dr. Mahfuzah pun tahu benda ni kan. So no matter how bad you are not useless, you can still be used as a bad example. Okay, ya kata-kata tu saya setuju betul, tapi ada sahabat kami, dia beritahu macam ni, how good and how bad bukan kita punya urusan untuk tentukan. Semuanya cerita yang telah ditentukan oleh Allah. Lebih kurang macam tu lah. Masa mula-mula dapat screenshot ni macam, no matter how bad you are not useless. You still can be used as a bad example. Alamak, as a bad example? Alamak, maknanya kalau kita buat salah, kalau kita geram, hari ni kita marah dengan bos, kita jadi kurang hajar, kita jadi macam-macam ni, so kita ni bad example ke? Takkanlah orang tak boleh terima itu kesilapan dan kita tak boleh nak betulkan diri kita. Dan sebenarnya kena faham, itu bukan kerja kita. How good and how bad bukan kerja kita nak tentukan dia tu bagus ke, dia tu salah ke. Itu kerja Allah. So bila kita dalam keadaan tu, kita kena kembalikan kepada Allah. Memang nak tenang ni bukan senang. Saya sendiri cakap bukan mudah. Sebab kita kena terima baik buruk. Kita kena, kata saya petik ayat Dr. Mahfuzah lah. Terima kasih pada kegelapan. Sebab kita tak ada gelap tu, kita tak rasa apa tu cahaya. Itu orang kata kita nak share tu. Okay. So bila macam tu, macam mana saya nak dah end kan slide tadi? Ke ada lagi? Still share lagi. Share lagi. Macam mana nak endkan slide tu? Saya kena close ya? Dalam Teams tu ada dekat share tadi, tekan pangkah. Dalam Teams. Dalam Teams ada share, tekan pangkah. Dia tak keluar lah Ustaz, dia tak mau keluar dan tak pi dia. Okay dah. Okay, dah gelap ke? Okay dah. Okay. Dah muka saya penuh Ya betul. Okay. Okay, duduk bawah pokok nampak doktor pun comel, betul-betul doktor. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, so kita pergi pada cerita tadi tu. Macam mana nak kena berkongsi ketenangan dalam geram tu. Tak ramai tak apa, yang penting masing-masing boleh ambil ilmu sedikit. Kita share sama-sama. Saya bacakan Saya bacakan sedikit petikan yang saya rasa kita semua perlukan ni. The happiest person are not always the most successful person. Kadang-kadang kita pernah dengar kan, orang yang jual air kat tepi jalan pun muka dia paling gembira. Kan? Kalau orang yang sapu sampah tu pun muka dia paling senyum. Hidup dia lah paling gembira pada takat tu. Sebab dia serve the best. Ingat ayat tadi the happiest person are not always the most successful person, but they are the ones who serve the best. Tak tahu kenapa saya sebab. Saya rasa saya tak buat yang terbaik kot. So sebab tu kita tak happy sekarang ni. Saya tak happy. So adakah kita dah bagi yang terbaik untuk capai tahap measurement kegembiraan tu? Tadi kita geram kan? Kita geram dengan hidup. Kita tak dapat capai KPI. Kita tak dapat capai itu. Tak dapat capai ini. Macam-macam nak kena buat. Allah, anak minta itu. Kita tak dapat nak bagi. Suami minta ni. Tak dapat nak bagi. Macam-macam kita fikir dalam ni. Isteri kata nak ni. Isteri kata nak pergi ni. Oh ni dah masuk phase 2. Dah kena buat macam-macam.
Tapi adakah kita orang yang paling gembira dalam hidup waktu ni? Ada tak kita terfikir sekarang? Kalau tak terfikir, kita fikir sekarang. Sebab orang yang paling happy tak semestinya orang yang paling berjaya dalam hidup dia, tapi dioranglah orang yang beri yang paling terbaik. And kalau kita bantu orang dengan berikan apa yang dia nak, tadi kita geram kan? Tak apalah, kita geram tapi kita bagi apa yang dia nak. Dan saya rasa titik orang kata pentemungan kegembiraan tu akan jadi bila kita bantu orang tu dengan keadaan kita tak mengharapkan apa-apa. We just give. Sometimes we are here, masing-masing ni kita tahu ni dah bulan 23, bulan 9. Kita ada KPI, kita ada SKT. Admin ada SKT nak kena siapkan. Pensyarah ada KPI nak kena capai. Saya faham itu memang hakiki. Memang kena terima yang kita kena siapkan. Tapi adakah kita kena betulkan niat balik apakah sebabnya kita buat tu semua? Adakah kita gembira bila buat tu? Sebab setengah orang dia buat, dia happy. Tapi setengah orang dia buat, dia tak happy. So which one are you exactly? So you have to determine, kita kena pastikan yang kita berada dalam landasan yang betul sebab kita nak pastikan kita berikan kegembiraan tu. Okay, saya harap setakat ni boleh bantulah. So saya bagi sedikit tips sebab kita ni dalam group Recipe of Peace. So saya bagi 4 atau 5 lah. 4 lah, senang cerita lah. 4 So peace of mind, nak tenang tenang dalam geram. Kena praktis kesedaran. Ini ada yang tahu, ada yang tidak. Bila kita tak tenang, kita tak sedar apa yang terjadi kat badan kita ni. Percaya tak? Mulut kita cakap apa kita tak tahu, main cakap je. Tangan buat apa tak tahu, tengah marah kan. Kaki tengah shaking kan. So we have to, orang kata kita kena be able to aware. Sometimes orang kata, tak payah katalah sependiam manusia pun dia mesti ada rasa marah. Dia mesti ada rasa marah tapi dia simpan dalam hati. Sebab tu kalau marah, raikan. Kalau siapa yang perasan tadi dalam slide tu, saya ada petik hadis 13. Nanti buat homework, carilah hadis 13 tu apa sebab saya nak bagi tips kan. Nanti semua orang, saya percaya semua dah ada buku hadis 40 tu, nanti boleh cari. So pertama ialah praktis kesedaran. Kena sedar diri kita kat mana, kena sedar tangan kita kat mana. Tangan ni kita punya, mulut ni kita punya, tapi kita bukan tangan, kita bukan mulut. Maksudnya apa? Kita sedar. Ini semua kita punya ke? Ya. Kita punya ke? Tanya balik. Bukan kita punya. Kita kembalikan balik pada yang asal lah. Okay. So kita kena sedar yang kita berada dalam keadaan yang tidak selesa dan kita kena raikan perasaan tu. Bila kita raikan perasaan tu baru kita boleh rasa okey, tak bimbang sikit. Dah tak ada dah perkataan kalau aku buat macam tu semalam. Okey. Tu Ustazah dah bagi dah. Okey. Kalau aku buat macam tu semalam, kalau. Ni tak nak pokok kalau. Kita jangan tanam pokok kalau. Bila kita praktis kesedaran ni atau what we call in English practice mindfulness. Okay. Bila kita praktis kesedaran ni, kita akan nampak apa yang jadi kat depan ni je. Apa yang ada sekarang, here and now, kita rasa sekarang. Tangan aku ni tengah marah ni, Allah gigil ni. Tarik nafas. Okay, tarik nafas. Okay. So bila kita sedar benda tu, kita dah, okey aku tengah marah ni. Dah tak ada dah rasa nak bimbang, tak ada rasa nak tanam pokok kalau tu banyak-banyak. Kalau tu tepikan dulu, kan? Nombor 2 ialah kita kena terima. Terima yang kita tengah marah, terima kita tengah geram. Terima keadaan tu. Terima yang kita tengah susah sekarang ni. Terima yang kita tengah cari satu peluang untuk baiki diri kita. Terima yang kita rasa susah sangat nak berubah baik. Terima yang kita susah nak ubahkan family kita. Terima kita susah nak disiplinkan orang. Terima je. Terima je. Bila kita terima tu, baru kita akan rasa wow. Okay. That's the moment yang bila you terima tu, ya Allah ya Rabbi aku sedar aku ni lemah. Ya Allah ya Rabbi aku sedar. Memang kita kena kembalikan pada dia balik. And nombor 3 ialah be true to yourself. Sama juga dengan nombor 2 tadi, terima. Jangan berpura-pura bila you marahlah. Sebab tu tadi siapa baik, siapa jahat bukan kita tentukan.
Bila kita nak tentukan orang tu, oh dia ni macam ni, tak apa. Kalau ayat saya paling senang ialah kalau siapa yang dah kenal dengan saya, sian orang tu dia kurang kasih sayang. Kalau katakan dulu zaman saya merempit lah atas jalan dekat highway tu kan, tiba-tiba ada orang pump, kiri kanan masuk kan, sian dia nak terberak dah. Gitulah saya sebut. Tak boleh nak cakap apa dah. Tak boleh nak cakap apa, dia nak terberak. Kena fikir yang benda, dia ni nak mampus ni, cepat lagi baru biar accident kat depan tu. Tak mau macam tu. Nampak saya macam ni? Tidak. I've never said like that. Saya cakap mesti nak terberak tu, kesian dia. Mesti bini dia nak bersalin tu. Twistkan your mind. So sama juga bila kita be true to yourself. So you nak marah, you marahlah. You nak rasa sedih lah. Ada yang susah nak keluar air mata. Ada manusia yang susah nak keluar air mata. Ada manusia pula, benda lain semua keluar air mata. Bila dekat tikar semayang tu, ya Allah, ya Rabbi, aku tak keluar air mata. Tu ada cara. Banyak benda yang kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. So be true to yourself. Dan last kali yang saya boleh sharekan untuk hari ni, tolonglah, jangan kurang kasih sayang. Bagi kasih sayang. Sebab tu hashtag saya tadi tu, sebarkan kasih sayang. Sebab tu saya cakap orang yang marah, orang yang asyik ini, orang... Saya pun sama. Saya kata kita kena ada paksi. Bila kita bercakap, tengok kenapa dia bercakap macam tu. Sebab tu kita jangan tentukan dia ni jahat. Sebab asyik marah. Saya dengan Ustazah Azizah pun pernah bertekak. Tapi kena faham, kena raikan. Orang kata raikan perbezaan pendapat. Tapi orang kata orang kita ni dia tak biasa tau raikan perbezaan pendapat. Dia terus je label. Jangan label orang. Sebarkan kasih sayang. Kalau kita rasa kita kurang kasih sayang, kembali pada pencipta kita. Terima tenang kita tu dalam keadaan walaupun apa pun yang sebenarnya yang terjadi. So saya akhiri dengan apa yang Ustazah bagi tu. Daripada Abu Hamzah Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah SAW, daripada Nabi Muhammad SAW. Bagi dia bersabda, seseorang kamu tidak beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. So niat balik bila kita nak marah kat orang tu sebab kita rasa dia dalam keadaan yang salah dan kita rasa nak betulkan. The least thing that you can do ialah pray for him or for her. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tahirah di atas perkongsian sebentar tadi. Diharap kita ambil manfaat lah apa yang disampaikan. Sangat-sangat banyaklah input yang kita dapat dan moga kita menjadi seorang yang tenang dan ini juga boleh jadi salah satu daripada resepi dalam ketenangan kita. Kenallah dengan kita punya program ini, Recipe of Peace. InsyaAllah mudah-mudahan macam itulah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah